Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan pentadbir bagi sekalian alam. Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang hidup, yang sedia dan yang kekal. Kerana telah menzahirkan, kerana telah menjadikan kita, menzahirkan kita ke alam syahadah. Dan memberi kita peluang untuk mengecapi nikmat kewujudan. Mengecapi nikmat-nikmat dalam kewujudan. Mengetahui serta dapat kita membezakan dan dapat memilih. Dan kita diberi dengan pengetahuan untuk meletakkan diri kita menjadi yang sempurna, melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan kita diberi peluang khas untuk kita mengetahui dan mengenal siapa dia Tuhan. Dan saban hari, saban masa, saban waktu, kita sentiasa dalam pertolongan Allah. Pertolongan Dia, dan kita sentiasa dengan sifat-sifat sempurna Dia. Moga kita jadi manusia yang tak terlepas pandang perkara-perkara ni, insyaAllah. Ada apa nak tanya? Tak ada, Ustaz. Mari saya tanya. Kita ni hebat tak? Hebat. Kenapa kita hebat? Hebat, Ustaz. Sebab kita paling utama. Lagi? Sebab semua sifat sempurna Allah Ta'ala dibuh pada kita, Ustaz. Lagi? Itulah pandangan Allah Ta'ala. Lagi? Kita terkasih. Kita hebat sebab kita suka lupa kat dia. Kita dah lupa banyak tahun lah. Sebab tu kita hebat, berani lupa kat dia. Walaupun kita tahu kita hebat, kita istimewa, kita bagus, tapi kita masih lupa kat dia. Dia test kita dengan benda, langsung kita lupa kat dia. Itulah hebat kita. Berani melupakan sesuatu yang sangat penting untuk diri kita. Cuba kita ingat kat diri kita. Berapa tahun kita betul-betul ingat kat dia. Dalam masa sehari 24 jam, kita tolak, kita tidur 7 jam, tinggal lagi 17 jam. Dalam masa 17 jam, berapa jam betul-betul kita ingat kat dia? Cuba kita ingat tengok. Kalau kita banyak jam kita lebih lupa kat dia, maka sudah tentulah kita orang yang sangat hebat. Sebab berani melupakan sesuatu yang sangat-sangat tak boleh dilupakan. Itulah kehebatan kita. Nah, kita baru ingat je ni. Dulu kita lupa banyak. Bukan kita tak tahu, tapi kita suka lupa. Kita tahu. Kau melupai dia. Yang layaknya tak boleh dilupai langsung. Cuba kita tengok. Ada tak saat dan waktu lah hidup kita, dia pernah lupa kat kita? Cuba kita belik saat-saat yang kita lalui dalam hidup kita. Dari semenjak kita sedar dan kita tahu, sampai ke hari ini. Ada tak waktu-waktu yang Tuhan terlupa kat kita?
Tak ada Ustaz. Jawabnya tak ada. Tetapi kita boleh lupa kat dia. Oh, jadi orang ni hebat. No. Baik. Mari kita baca dulu. Jom. Ini kitab apa tu? Futuhul Ghaib Ustaz. Okey, syarah ke berapa ni? Syarah 9. Syarah nombor 9. Muka surat 41. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam terjemahan Futuhul Ghaib. Lakuan atau perbuatan Allah itu dizahirkan kepada awliya. Dia kata, lakuan atau af'al Tuhan ni dizahirkan kepada awliya. Awliya ni siapa? Uwais Hafiz. Awliya ni siapa? Buka mikrofon. Aulia ni wali, para wali. Okey. Dia kata lakuan dan perbuatan Allah itu dizahirkan kepada para wali. Okey. Para walinya dan abdal dalam kasyaf pandangan kerohanian dan musyahadah pengalaman kerohanian ini, dan ini melebihi jangkauan akal manusia dan mencarikan adat dan kebiasaan. Dia kata Allah Ta'ala zahirkan perbuatan dia, af'al dia kepada orang-orang yang duduk dalam musyahadah, penyaksian hati dia. Orang yang tak duduk dalam musyahadah, maka af'al Tuhan ni tak terbit. Af'al Tuhan ni tak nyata, tak jelas kat dia. Sebab dia tidak jadi orang yang syuhud, orang yang menyaksi. Menyaksi dengan mata dalam. Menyaksi dengan kehambaan. Maka Tuhan ni zahirkan sifat-sifat dan perbuatan dia kepada orang-orang yang ada pada dia musyahadah, penyaksian. No. Kemudian, dan perkara-perkara kasyaf, iaitu pandangan kerohanian. Kasyaf ni perkara-perkara yang berlaku dekat orang biasa, yang punya pandangan yang luar biasa. No. Jadi dia berlaku lah kasyaf. Kasyaf ni perkara-perkara yang orang biasa tak boleh nampak. Tak boleh tahu. Tapi bila dia jenis ada kasyaf, dia boleh tahu. Contoh pandemik COVID ni nak berlaku, ada tok-tok wali yang dah tahu dah. Dia nampak dah sebab dia ada kasyaf ni. Maka Allah Ta'ala bagi dekat mereka ni ya. Cuma mereka ni, mereka tak mendahului ketentuan Allah. Mereka tak dulu. Jadi mereka tak abang, mereka diam je. Kan? Tapi mereka nampak, dia panggil kasyaf. Dan musyahadah penyaksian ini penyaksian. Kehambaan kita terhadap Tuhan. Maka dan ini melebihi jangkauan akal manusia biasa. Orang biasa tak tahu hal ni. Kalau kita cerita pun, orang kata tak logik, tak masuk akal. Tapi ini yang Tuhan nak bagi dan biasanya diberi kepada para awliya Allah. Orang yang awliya ni orang yang sangat hampir dengan Tuhan dalam semua waktu. Dia celek-celek mata, yang dia nampak adalah sifat Tuhan tu dulu. No. Kenapa? Kerana dia sangat dekat. Pasal apa dia boleh dekat? Pasal Tuhan telah menyempurnakan sifat dia terhadap diri orang tu. Maka orang tu dapat menyaksi akan ketuhanan dengan sifat Tuhan yang ada dekat dia. Jadi hak ni anugerah Tuhan yang bukan boleh belajar. Hak ni adalah gifted. No, anugerah yang bukan bersyarat. Bukan perlu kena belajar baru dapat. No. Dan mencari adat dan kebiasaan. Mencari adat dan kebiasaan tu macam mana? Orang duduk hujan basah. Puak-puak ni duduk hujan tak basah. Walaupun tak pakai payung, tak pakai baju hujan. Tapi dia duduk hujan tak basah. Dia selam. Dia duduk dalam tu 3-4 hari. Dia tak nak naik. Tapi dia tak tertakluk dengan ayak yang duduk keliling dia. Ni orang-orang yang Allah Ta'ala buat benda yang mencari adat. No? Dia boleh pergi jarak yang jauh dalam masa sekelip mata dia sampai. Ni benda-benda yang Allah Ta'ala bagi dekat tok-tok wali.
Orang biasa tengok, mesti dia kata magic. No. Mesti dia kata ini luar biasa ni. Walhal tu dia panggil anugerah Allah kepada para wali. Tang ni orang sebut laduni. Ada orang kata laduni tak ada. No. Ini pemberian Tuhan yang tak ada syarat. Dia nak bagi kat siapa ikut suka dia. Pasal hak dia. Jadi biasanya dia bagilah dekat para awliya dia. Para wali ni. Dan penzahiran atau manifestasi ini ada dua jenis. Satu dinamakan jalal, iaitu kebesaran dan keagungan. Kebesaran dan keagungan ni dia tunjuklah dekat tok-tok wali dia. No. Dan yang satu lagi dinamakan jamal, keindahan. Satu keagungan dan kebesaran, satu lagi keindahan. Dua-dua ni Tuhan duk tunjuk kat kita hari-hari. No. Kebesaran dia apa? Dia duk tunjuk kita mekanisme kita bernafas dalam badan kita. Tak ada satu motor yang jalan. Kok bateri kena pasang. Tak nampak kok mana pun. Yang ada darah je. Yang ada udara je. Tapi kita boleh bernafas. Itu nama Jalal Allah. No. Dan kita hidup dalam masa yang sama. Kita ambil benda baik, kita buang benda tak elok. Dengan tak ada mekanisme dalam badan yang kita tengok macam dia ni sebagai main power. Maka itu nama dia Jalal. Keagungan atau kebesaran. No. Kemudian satu lagi dia nama Jamal. Keindahan. No. Dia susun bintang di malam hari. Kita cangak tengok langit yang cerah malam hari. Kita tengok Allah Ta'ala susun bintang. Dia susun gugusan-gugusan bintang. Itu adalah keindahan dia. Tuan-tuan tengok bila matahari naik di ufuk barat di waktu pagi, usyuruk. Tengok keindahan yang Tuhan letak. Tuan-tuan tengok matahari jatuh di ufuk barat, naik di ufuk timur. Tuan-tuan tengok keadaan dia. Punya cantik, punya indah. Tuan-tuan tengok jamal Tuhan. Air laut yang jernih warna biru. No. Tuan-tuan cedok air tu, tetap tak ada warna. Tuan-tuan tengok daripada jauh, tuan-tuan nampak warna biru. No. Inilah jamal Tuhan. Dan tuan-tuan tengok ciptaan kita manusia. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Tersusun indah dan rapi. Maka itu adalah lorong bagi melihat jamal Allah. Jadi hak ni lah yang kita kena tengok. Dan hari ni, hak ni saja yang ada setiap hari dalam hidup kita. Tapi pada orang yang bukan jenis wali, dia tak boleh kesan benda ni, dia tak tahu. Pada orang jenis awliya ni, dia boleh kesan benda ni. Tuan-tuan tengok dia susun tulang. Tulang jari kita, tuan-tuan tengok dia susun je lah. Tak ada siapa ajak dia pun. Tak ada siapa habang kat dia pun kena ada 15 katam. Tak ada siapa cerita kat dia pun. Kita gunanya, kita kan tahu. Kita tak tahu tengok ni. Jalal Tuhan. Keagungan Allah ni. Dia pakai perintahnya. Dia kata kun. Maka jadi. Tang ni lah. Hak ni saja yang Tok Wali dapat. Orang biasa macam kita ni tak dapat. Pasal kita seronok dengan benda lain. Kita kan seronok dengan Tuhan. Kita seronok dengan benda-benda yang takjub. Tapi kita tak pernah takjub dengan Tuhan. Sebab kita ahli dunia. Kita bukan ahli Tuhan. Orang yang ahli Tuhan, tuan-tuan, dia celek mata, dia tak nampak cerah. Dia nampak Tuhan dulu. Dia celek mata, dia tak nampak alam, dia nampak Tuhan dulu. Bagi dia satu benda tak jelas depan mata dia. Tak jelas dalam hati dia, melainkan Allah Ta'ala yang lebih jelas. Pasal dia ahli Allah. Orang mangkak macam kita ni ahli dunia. Kita tengok benda-benda yang bersesuaian dengan kemanusiaan. Baru kita detect. Yang tak bersesuaian dengan kemanusiaan, kita tak mau detect. Walhal, kita adalah alat pengesan tentang Tuhan yang paling canggih. Tapi malangnya, kita tak kesan pun jamal dan jalal Allah. Pasal apa? Pasal bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka lebih senang dan gemar dengan kehidupan dunia. Handphone jenis apa kita pakai, tu kita detect lah. Kan? Jenis apa, harga berapa,
macam mana aplikasi dia, macam mana guna dia, macam mana canggih dia, yang tu kita detect lah. Sedangkan apa yang Tuhan duk tunjuk tentang diri dia, kita tak pernah detect. Pasal apa? Kita jenis nganga. No. Okey, mai sambung ni. Sorry ya, saya cakap, saya lepas ya ni. No. Tuan-tuan nak fikir kat mana ikut suka. Tapi hak saya nak abang ni ya. Yang berlandaskan apa yang Syekh ni abang. Jalal ini menimbulkan kehebatan dan mempengaruhi hati. Demikian rupa hingga tanda-tandanya nampak pada badan kasar. Keagungan Tuhan ni tanda nampak kat badan kasar kita bila kita kagum. No. Bila kita kagum, antara tanda yang terlihat pada badan kasar kita bila kita kagum dengan jalal Allah ni apa dia? Air mata kita keluar. Tuan-tuan tahu tak, air mata kita keluar kerana vibration dia terlampau kuat bila mengenang akan kehebatan Allah. Ini tanda yang ada kat kita. Cuba kita test diri kita, kita tanya tengok. Kita kayau kerana mengetahui Tuhan ni berapa kalilah dalam hidup kita. Kita menangis kerana dapat kesan akan ketuhanan Allah ni berapa kalilah dalam hidup kita. Pasal apa? Pasal kita layak kesan pun. Kita lah barang kejadian Allah Ta'ala yang paling dekat dengan dia dan mudah menyentuh dia. Tapi malangnya, kita letak diri kita kepada yang lain. Nah, kita kata, oh kita tak tahu. Mustahil. Sebab kita tak pernah tak tahu dalam hidup kita. Kita tak pernah tak tahu. Nah, kita mesti tahu. Kalau kita tak tahu macam mana kita nak pakai baju. Kita mesti tahu. No. Cuma kita tak tahu kata kita tahu. Inilah permasalahan kita. Kita tak tahu kata kita ni selama ni tahu. Kita tak tahu yang tu. Kita duk ingat kita tak tahu. Tahu bab apa? Tahu bab Tuhan tu. No. Tak percaya? Mari kita test tengok. No. Hanizan. Muhammad Hanizan. Ya saya. Kenapa Allah Ta'ala zahirkan Tuhan mai ke dunia ni? Untuk kita dia, untuk kita mengetahui dia, Ustaz. Itu kita. Kenapa dia buat? Oh, dia buat. Tak boleh jawab, Ustaz. Okey. Dia buat gunung. Dia buat bulan. Dia buat bintang. Dia buat langit. Dia buat bumi. Semua tu tak boleh menzahirkan dia. Dia buat kita. Kita menzahirkan dia. Kerana tuan-tuan ada di dunia ni, maka tuan-tuan telah mengeluarkan karakter Tuhan. Kerana tuan-tuan ada di dunia ni, Tuhan tu karakter dia Ghaib. No? Nama dia Futuhul Ghaib. Karakter Tuhan ni tersembunyi. Bila kita sampai ke dunia ni, maka kita menerbitkan karakter tu. Kita lah menerbitkan karakter Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahman tu dia Ghaib. Kita menzahirkan dia keluar. Sebab tu kita sebaik-baik kejadian. Kita menzahirkan karakter ni keluar. Aku bawa bukit mai. Bukit tak menzahirkan karakter aku. Aku bawa matahari, bulan, bintang mai. Mereka tak menzahirkan karakter aku ni. Aku bawa semua mai. Mereka tak zahirkan karakter aku. Aku bawa hang mai. Hang saja yang menzahirkan karakter aku. Pasal apa? Hang saja yang pegang sifat alim yang ada dekat aku. Hang saja makhluk yang pegang sifat tu. Maka dengan alim tu lah hang telah menerbitkan semua yang selama ini menjadi rahsia pada diriku. Sebab tu kita mai. Tuan-tuan tahu tak kata sebab tu kita mai ke dunia? Tuan tidak nak buat apa ni? Saya habaq kat tuan-tuan, tuan dengar ni baik-baik. Kalau adalah barang yang lebih baik lagi dalam ilmu Allah, yang lebih cantik pada pandangan Allah, kita semua tak mai ke dunia ni. Saya ulang lagi, kau tak faham. Dengar baik-baik.
Kalau ada lagi satu karakter yang lebih baik daripada kita semua ni, ada satu benda yang paling canggih, yang sangat-sangat hebat pada pandangan Allah, maka kita semua dia tak buat. Oleh kerana tak ada satu benda pun yang lebih hebat dari kita, maka kita terzahir. Tuan-tuan tahu tak? Kita zahir ni sebab tak ada dah satu ciptaan yang lebih hebat dari kita. Tuan-tuan tahu tak yang tu? Tuan-tuan celak-celak mata jadi manusia ni, tuan-tuan tahu tak yang tu? Tuan-tuan sedang jadi orang yang ada akal ni, yang faham, yang reti, yang beriman ni, tuan-tuan tahu tak yang tu? Kenapa Tuhan buat kita? Kerana tak ada dah benda hal lebih baik dari kita, tak ada dah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan sedang tak tu dah umur 15 tahun sampai lah? Kalau tak sedar, kita bukan tahu Tuhan tu apa. Kita sedar yang tu baru kita tahu Tuhan tu apa. Sebab tu tuan-tuan pergi tanya orang, kenapa Tuhan buat hang? Kerana hang lah benda hak paling baik dalam semua benda yang ada dalam diri Tuhan ni, hang yang terbaik. Sebab tu dia buat hang. Manusia bukan tahu hak tu. Hang saja diberi pengetahuan untuk mengetahui. Makhluk-makhluk lain Tuhan tak bagi hak ni. Sebab tu bila kita main, kita saja boleh ganti dia. Kita saja boleh memakmurkan dunia ni. Sebab kita ni adalah yang sangat-sangat terbaik. Sat, ambil sat Ali, sekejap Ali. Saya ada ni. Li ambil tadi. Baik. Ada saja iklan. Nah, sama tak? Okey, dah siap dah. Boleh? Sambung Ustaz. Okey. Jadi, cuba kita bagi tahu dekat generasi-generasi yang selepas kita tentang benda ni. Tak jadilah dia main kat dunia ni ikut-ikut. Tak jadilah dia main kat dunia ni turut-turut. Tak jadilah dekat dia main kat dunia ni tiru-tiru. Malangnya mak bapak kita tak habang hak ni kat kita. Sebab tu Nabi kata yang nak mencorakkan anak tu mak bapak. Nak corak anak tu jadi Nasrani pun mak bapak. Nak corak anak tu jadi Yahudi pun mak bapak juga. Nak corak anak tu jadi Majusi pun mak bapak. Mak bapak kita tak habang dekat kita benda ni. Sebab tu hari ni kita tenggelam. Jadi tuan-tuan dah reti, dah tahu kena habang kat anak-anak. Corak mereka jadi seorang Islam betul. Duk harap kat ustaz-ustaz dia betul nak habang ni, mereka pun tak tahu. Habis tu kita nak Islam. Islam apa kita ni? Sampai tak tahu matlamat hidup pun kita tak tahu. Kalau Tuhan tu ada benda cantik daripada kita, dia tak nak buat kita ni. Nak buat apa? Kita bukan boleh beri manfaat pun, bagi mudarat dah. Tapi pasal pandangan dia sangat hebat, Jamal, Jalal dia terang kat kita. Sebab tu kita terbit. Masalahnya kita tahu tak terbit kita ni apa dia. Lepas tu Islam turutlah. Oh, kita tak boleh buat tu. Oh, kita tak boleh buat ni. Hak sebenar kita tak tahu apa dia. Kita saja boleh kata Allah. Burung kakak tua kata pun dia bukan reti. Dia kata juga tapi dia tak reti. Pasal dia jenis tiru. Kita nak tiru juga ke? Kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah, budak-budak dia jahdu apa kata? Depa kata dengan kita kata tak mana beza. Tak mana beza budak darjah satu kata la ilaha illallah dengan kita kata la ilaha illallah. Tak mana beza? Kenal. Lepas tu kita berani mengaku tu. Wa ana minal muslimin. Sesungguhnya aku ni Islam Tuhan. Esok dia tanya, baru kita nak garu cepat tak kata esok. Kita tak tahu apa benda aku pun tak tahu lah. Orang buat, kita pun buat. Habis tu, Islam kita harap ke ramai je. Dia punya kekuatan mana ada. Oleh kerana Islam di Malaysia tak ada kekuatan, tuan-tuan tengok Malaysia jadi guna ni. Orang tak balik kat Tuhan. Dengan COVID saja orang tak balik kat Tuhan, orang pergi rata.
Selagi manusia tak balik kat Tuhan, hancur manusia ni. Nak balik macam mana tak kenal. Cuma kenal baru boleh balik. Kalau balik juga, balik tiru. Kalau tiru, rosak besar. Taklid ni dilarang dalam Islam. Meniru orang lain dilarang dalam Islam. Terutama dalam bab akidah. Okey, sambung lagi. Sorry ya. Belecak. Kena paku siah. No. Boleh. Best. Dan jalal ini menimbulkan kehebatan dan pengaruhi hati demikian rupa sehingga tanda-tandanya nampak pada badan kasar. Adalah diceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW sedang solat, maka terdengarlah oleh orang bunyi seperti air mendidih dari hati baginda. Oleh kerana hebat dan gentarnya hati beliau menghadap Allah SWT. Satu pengalaman yang baginda rasai apabila Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Kejadian seperti itu juga ada berlaku pada Nabi Ibrahim AS dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Semua benda-benda ni berlaku dekat orang-orang hebat. Hak hati dia 24 jam Tuhan. Noh. Tuan-tuan pergi di rumah kenuri. Tuan-tuan pergi di rumah walimatul urus, kenuri kahwin. Tuan-tuan fikir tentang Tuhan tu macam mana? Kita pergi rumah kenuri kahwin dalam ramai-ramai, segala lauk pauk, segala muzik, segala warna-warni, segala bentuk keramaian manusia mai, dan paling indah di situ penuh dengan maplai kan. Pengantin lelaki, pengantin perempuan. Kalau kita orang Islam, kita punya penyaksian apa yang kita saksi? Di balik jamal dan jalal Tuhan ni di dalam rumah kenuri. Mai sahabat. Satu benda kat tuan-tuan. Sahabat satu je yang lain tuan-tuan fikir ni. No. Lembu. Bila hari kenuri dia nak kena mati. Lembu ni dia nak kena mati. Dia berkorban diri dia untuk daging dia dimakan oleh manusia. Dan Allah Ta'ala tutup diri dia dengan kebodohan. Tuhan tak buh dekat dia pandai. Kalau Tuhan bubuh pandai dekat dia, tuan-tuan, kita boleh tak sembelih dia? Tak boleh. Tuan-tuan tengok keagungan Tuhan. Dan sekok lembu boleh beri makan satu kampung. Kita orang ni beratus orang, lembu sekok lah. Dan Tuhan sediakan hanya untuk 2 pengantin ni. Semua orang ambil cuti. Semua orang mai dengan harapan untuk mendoakan agar kesejahteraan bagi 2 mempelai tu. Dan orang mai dengan sungguh-sungguh. Dan Allah Ta'ala bagi semua orang duduk dalam keraian, meraihkan kekasih dia. Dan kita pergi penuh dengan doa dan pengharapan. Di situ saja kita menghadap dengan jamal Tuhan yang cukup terang. Tapi berapa orang yang memperkatakan tentang jamal Allah tu? Tak ada pun, Ustaz. Tiba macam-macam. Nak buat acar, timun kena ada, neneh kena ada, bawang kena ada, cuka kena ada, garam kena ada, gula pun kena ada. Nak buat acar, nak makan nasi tengah hari untuk pengantin. Semua alam berkorban untuk kita. Kita makan kenuri, kita fikir dah benda-benda ni semua. Kalau kita tak fikir, mana kalimah syahadah yang kita nak sebut, kita nak letak? Tuan-tuan beritahu saya. Tak mana kita nak letak kalimah tu betul-betul? Bohong je, Ustaz. Sebab tu saya duk kata ni. Benda paling hebat adalah manusia yang suka lupa kat Tuhan. Wahai perkara itulah yang paling dia tak boleh buat. Tapi dia buat juga. Menandakan dia sangat hebat. Dia berani lupa. No? Tuan-tuan fikir-fikir lah. Saya war-warkan saja. Tuan-tuan fikir-fikirlah sebelum dia panggil balik. Sebelum dia panggil kita balik, pastikan yang ni kita ada dan hak kita nak tinggal semua ada benda-benda ni. Kalau tidak satgi tuan-tuan, langit tak sampai, bumi tak pijak. Kita duk terapung tengah-tengah dia tabuh kita melayang lagi. No? Bukan dia buat bagi kita kena tabuh.
Kita lah buat perangai bagi kena tabuh. Dia tak pernah zalim kat hamba dia. Hamba dia lah suka zalim kat diri dia sendiri. Noh. Sebab kita ni Tuhan nak buat untuk benda-benda berat. Bukan sebab pun. Tuhan buat kita ke dunia ni untuk dapat menikmati segala-galanya dan bawa diri kita kembali kepada dia balik. Yang tu saja. Dia tak mau apa pun dari kita. Dia yang duk bagi kat kita. Tapi malangnya, sedikit sangat kesedaran kita manusia terhadap perkara-perkara ni. Kita lebih senang dengan perkara-perkara lain. Digelar orang ni begitu, digelar begini, oh dia ni bagus, dia ni pandai. Kita nak yang tu je lah semua. Kita dengan Tuhan tak pernah ada kesungguhan. Bila kita tak bersungguh dengan Tuhan, janganlah terkejut kalau Tuhan tak bersungguh dengan kita. Pasal kita yang cari pasal dulu. Kemudian dia kata, pengalaman yang dirasai apabila Allah menzahirkan sifat jamalnya, kebesarannya, keagungannya, ialah hati si hamba itu akan merasai gembira, tenang, sentosa, selamat dan kata-kata yang kasih mesra dan tanda-tanda yang menggembirakan tentang kurniaan-kurniaan yang besar dan kedudukan yang tinggi dan kehampiran kepadanya yang kepadanya semua perkara-perkara mereka itu dikembalikan. Allahus Samad. Aku tempat permintaan seluruh hamba-hamba ku atas dunia. Kalau kita hidup di dunia ni tuan-tuan, kita mencari yang benar, apa yang kita perolehi? Kita perolehi tenang, aman, damai. Yang ni yang kita dapat. Kalau kita cari yang benar dan tidak ada yang benar melainkan yang bernama Allah. Tetapi kita tak mendapatkan dia. Kita nak mendapatkan untuk kesenangan tubuh. Noh, kita nak dapatkan ganjaran-ganjaran ibadat, upah-upah. Kita dapatkan anugerah-anugerah akhirat. Sedangkan kita dengan Tuhan ni kita buat tak tahu lah. Kita dengan Tuhan ni tempat ambil imbuhan. Tuhan bukan menjadi tujuan. Tuhan bukan jadi kecintaan kita, kerinduan kita. Tuhan tak menjadi kasih dan sayang kita. Kita nak upah dan ganjaran. Mana mungkin hati tenang tuan-tuan? Tak mungkin. Hati hanya boleh tenang bila Allah Ta'ala menjadi prioriti, keutamaan. Aku solat sebab aku nak pi kat dia. Aku solat sebab aku nampak dia. Aku solat sebab aku tahu dia. Aku solat sebab aku melihat dia. Aku bukan solat kerana yang lain. Sebab perbuatan lain, aku tak begitu bersungguh. Perbuatan lain aku tak begitu dalam sistem, dalam disiplin. Tetapi solat, aku dalam disiplin. Aku dengan Tuhanku. Dalam solat, aku dengan Tuhanku. Nama dia, perbuatan dia, sifat dia terang dan jelas ketika aku solat. Jadi aku tak harap benda lain. Kalaulah ada ibadat lain yang boleh bawa bagi aku duduk sebelah dia, aku akan buat ibadat tu. Sebab tu Nabi buat ibadat sunat. Sembahyang sunat tengah malam. Banyak. Sebab ibadat tu mendekatkan dia. Kita mungkin tak boleh macam tu. Tapi tidak-tidaknya akal kita fikirlah. Fikir yang boleh bawa bagi diri kita sampai kat Tuhan tu. Ini fikir pun kita tak mau. Kalau nak fikir juga, macam mana nak cari duit? Tak boleh fikir kalau macam nak cari duit. Boleh, tak ada masalah. Fikirlah dengan syarat Tuhan itu prioriti. Kalau tidak saat lagi, duit akan jadi hijab. Noh, tak usahlah tuan-tuan. Tuan-tuan pandai azan, suara sedap, napas panjang, taranum bagus, tajwid bagus. Tuan-tuan akan lupa kat Tuhan. Tuan-tuan boleh hafal Quran, tuan-tuan baca 30 juzuk seminggu. Tuan-tuan akan lupa kat Tuhan. Sebab kemanusiaan kita kuat menarik. Kita ingat lagi banyak kita beramal, lagi kuat kita dengan Tuhan. Kalau macam kita punya faham, punya pegang beramal, lagi jauh, bukan lagi dekat. Pasal kita ni jenis tagih benda. Kita nak benda yang mata suka tengok. Kita nak benda yang telinga suka dengar. Kita nak benda yang mulut suka rasa.
Kita nak benda yang hidung suka bau. Kita nak benda yang tangan suka sentuh. Semua benda-benda tu jadi hijab. Tapi yang tu lah yang kita suka. No? Okey, perhabis. Habis. Kemudian, inilah kurniaan dan rahmat Allah kepada mereka dalam dunia. Hati mereka yang cinta kepada dia itu akan dipuaskan olehnya. Siapa yang nak kat Tuhan mesti dia lapang. Walaupun dengan air kosong. Dia akan lapang dengan diri dia kerana dia nak kat Tuhan dia. Walaupun Tuhan dia bagi dekat dia air kosong. Sebab air bukan ukuran bagi diri dia. Ukuran bagi diri dia adalah pandang Allah. Di awal-awal dia dipandang. Sebab tu orang macam ni, dia tak heran sangat dengan dunia. Dia tak jadi dauk. Dia tak jadi, orang panggil apa? Dia tak jadi keciwi-keciwi. Dia tak jadi merakbuih dengan dunia ni. Kan? Pasal at the end, dan kami dapati kamu datang kepada kami bersendirian. At the end, di hujungnya Tuhan nampak dah. Dan aku tahu, aku nampak hamai dekat aku, macam mana aku buat hang dulu. Apa dia? Lemah, hina, bodoh, dan kita jadi manusia yang papa ke dana. Hang buatlah kok mana pun, yang akhirnya kita balik dengan 4 tu je. Sebab kita main pun dengan 4 tu. Maka orang-orang macam ni, dia tak heran sangat. Bukan dia menolak dunia, tak. Tapi dia tak heran dengan dunia tu. Sebab apa? Sebab dia zuhud. Dia orang yang tak heran dengan selain dari Allah. Kita saja tuan-tuan, tak usah banyaklah bab dunia ni. Tengok duit 100, muka jadi gulain. Tengok duit 50, muka jadi jalan pula. Tengok duit 20, dah lagu lain lah rupa. Tengok duit 10, lagi macam lain. Tengok duit RM5, macam lain pula. Tengok duit RM1, lagi lagu lain. Tengok surat abang, macam lain terus. Pasal benda-benda tu tak menjadikan kita zuhud. Orang zuhud, tengok RM1 dengan tengok RM100, sama je. Sama je. Tukang ke mana pun, last-last habis tentu juga. No? Pasal dia tengok. Ambil duit RM1, masuk pergi lautan. Tak laku. Nama pun RM1. Ambil duit RM1,000, pergi duduk lautan. Tak laku juga. Sebab dia hanya pertukaran pada nilai barang saja. Tapi kita fokus benda tu seolah-olah dia Tuhan. Sampai boleh merubah jasad kita dengan duit ni. No. Ada duit banyak, menyanyi lagu macam lain. Duit tak ada, lagu pun tak menyanyi. Pasal apa? Pasal kita terpengaruh dengan benda. Kalau lagu tu kita tak boleh zuhud. Ada, senyum. Tak ada, muka kita macam selipar. Mana boleh? No? Sambung lagi. Sambung. Kemudian dia kata, Allah kasih dan sayang kepada mereka. Bukan. Kurniaan dan rahmat Allah kepada mereka dalam dunia. Hati mereka yang cinta kepada dia itu dipuaskan olehnya. Semoga mereka merasa senang. No. Jadi Allah Ta'ala sendiri puaskan hati orang-orang macam tu. Allah kasih dan sayang kepada mereka. Nabi pernah berkata kepada Bilal, hiburkan hati kami wahai Bilal. Apa yang baginda maksudkan ialah supaya Bilal azan agar Nabi masuk dalam keadaan solat untuk merasai manifestasi sifat jamal Allah itu. Kerana itulah Nabi berkata, dan kesejukan mataku telah terasa dalam solat. Seronok bila dapat sujud. Pasal apa? Tempat paling dekat kita dengan Tuhan adalah sujud. No. Sujud ni adalah satu keadaan kita paling hampir dengan Allah. Sebab tu, tuan-tuan tengok kelebihan sujud. 2 kali 1 rakaat. Semua rukun lain sekali saja 1 rakaat. Tapi sujud 1 rakaat mesti 2 kali. Pasal apa? Kedekatan hamba dan manusia
kepada Tuhannya adalah sujud. Sujud hamba bila? Sebelum adanya sujud manusia. Maknanya hamba dah melihat Tuhan dia sehingga dia automatik sujud. Maka berlakulah sujud itu pada kemanusiaan dalam sujud solat. Maka ketika kita solat, itulah waktu terdekat kita dengan Allah. Di mana diri kita yang bernama hamba ketika sujud? Diri itu berada di tempat yang bernama mustawa, iaitu tempat yang tertinggi selepas sidratul muntaha. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi di mustawa, tuan-tuan sujudlah dalam solat. Sebab ketika Nabi melihat Tuhannya, dia terus sujud. Jadi siapa-siapa sujud, itulah tempat tertinggi dia duduk di hadapan Tuhan dia. Mana dia? Adalah pada yang sujud, nyata yang memberi sujud. Jadi di mana? Pada yang sujud itulah kenyataan yang paling hampir. Kenapa? Sebab dia diberi sujud oleh yang berkuasa yang bagi dia sujud. No? Ketika tu kalau faham dia, hilang yang sujud, yang tinggal yang memberi sujud. Okey. Okey. Alright. Alright. Soalan. Okey Ustaz, saya tanya dulu. Betul bagi ya, silakan. Okey. Ustaz tadi cerita di Walimatul Urus, betul Ustaz? Ya. Maknanya suasana Omar Kenuri. Omar Kenuri cantik lah. Semua benda cantik, makanan sedap-sedap. Betul Ustaz? Ya. Dan manusia datang ra'i. Tapi tetap Allah Ta'ala ni dia tak ada siapa pun ambil tahu pasal dia Ustaz. Pasal apa? Soalan ni pasal apa jadi gitu? Pasal manusia terhijab dengan akal dia. Tuhan tak duduk di akal, maka dia tak melihat Tuhan lah. Dia melihatlah apa yang akal dapat detect. Sebab tu, di Rumah Kenuri, akal yang duk tengok cantik. Akal nampak cantik, bukan akal nampak yang memberi cantik. Akal nampak sedap, bukan akal nampak yang memberi sedap tu. Sebab tu, di Rumah Kenuri macam tu, siapa tak pi dengan jiwa hamba dia, dia tak akan kesan Tuhan langsung. Maka ketika tu, dia kenalah pi Rumah Kenuri dengan jiwa kehambaan dia.